Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat, member-member semua, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah setia dengan channel ini di Indonesia. Kita masih lagi dalam siri Sulalatul Salatin. Ini merupakan episod kita yang ke-8. Pada episod kali ini saya nak menceritakan secara ringkas mengenai kisah-kisah kejatuhan Singapura. Manhaj penceritaan saya di dalam siri Sulalatul Salatin ini saya susunkan ikut plot. So kalau tuan-tuan mengikuti daripada episod 1 sampai sekarang, so timeline-nya itu adalah ikut plot. So sekarang kita sedang membicarakan tentang kisah Singapura. So sebelumnya, episod sebelum-sebelum ini, saya tak ingat episod ke berapa, ke-2, ke-3, ke-4 macam tu, telah pun kita ceritakan tentang bagaimana wujudnya sebuah negara Singapura. Ini adalah rentetan peristiwa tersebut lah. Ini adalah beberapa puluh tahun selepas itulah. Okay. So kita nak ceritakan dalam era ini, Singapura telah menjadi sebuah negara yang terkenal, yang gemilang, yang pelabuhannya itu didiami ramai dan sebagainya, orang ramai singgah dan sebagainya. Maka ada 3 buah kisah yang disebutkan di dalam Sulalatul Salatin yang menyebutkan tentang 3 buah kisah kejatuhan Singapura. Saya nak ceritakan secara ringkas. Yang pertamanya tentang kisah Tun Janda Khatib. Tun Janda Khatib ini satu orang ulama, satu orang juga dalam penulisan yang lain menyebutkan beliau ada seorang wali Allah yang berasal daripada Pasai yang datang berkelana ke Singapura. Kisahnya ringkas saja. Satu ketika Tun Janda Khatib satu malam dia melewati satu kawasan pagar istana dan dia melihat, dan dia tak perasan pun. Cuma masa dia sedang melewati satu kawasan istana, pagar istana, kebetulan waktu tu isteri Paduka Raja, masa tu dengan gelaran Paduka Seri Maharaja, buka tingkap dan melihat keluar, dan masa tu dia ternampak Tun Janda Khatib. Takdir Allah, masa tu Tun Janda Khatib berlaku, orang kata apa, dia punya keramat lah, karamah awliya ni. Dia pegang satu batang pokok pinang tu, terus pokok batang pinang tu jadi 2. Allah Ta'ala alam lah kisah ni. Macam saya kata tadi lah, ini cerita hikayat, mungkin betul mungkin tidak, tapi tu yang diceritakan, maka saya cerita balik. Maka bila permaisuri tengok, tiba-tiba pokok pinang yang sebatang itu bila dipegang oleh Tun Janda Khatib bertukar menjadi 2, maka dia sangat takjub, dia sangat kagum. Dan dia memuji-muji lah Tun Janda Khatib ni, satu orang tokoh yang hebat lah. Dan bila Paduka Seri Maharaja tengok isteri beliau, isteri baginda memuji lelaki lain, maka dia sangat marah, dia cemburu. Maka dia memerintahkan para pembesar untuk tangkap Tun Janda Khatib dengan alasan menceroboh istana. Sebenarnya bukan menceroboh istana, tapi sebab dia rasa marah perempuan, isteri dia ni puji lelaki lain, dengan perangai, dengan rasa dia sebagai satu orang raja negara kan, dia rasa dia boleh hukum siapa saja. Maka Tun Janda Khatib telah dihukum bunuh. Tetapi disebutkan dalam Sulalatul Salatin ketika mana dia ditikam, darahnya tu tertumpah ke Singapura, tetapi badannya hilang, lenyap masa tu juga. Dan dikatakan dalam Sulalatul Salatin badan beliau terdampar di Langkawi. Itu kisah Tun Janda Khatib, dan saya cuba carikan debatan yang lain, tak banyak. Ada dalam blog, tapi saya takut nak cerita pasal dia macam tukar tambah banyak sangat. Ini pun saya dah risau dah, macam hikayat dongeng, tapi disebabkan dia dalam kitab asal, maka saya ceritakan juga. Mungkin berunsur pengajaran, mungkin cerita benar. Wallahu ta'ala alam. Kisah yang kedua adalah kisah yang sangat terkenal, tuan-tuan pun tahu. Saya ringkaskan lagi, kisah tentang Han Nadim yang bijaksana. Ada yang mengatakan Han Nadim ni sebenarnya adalah anak hantuah, tetapi di sudut perspektif sejarah kita tak jumpa silsilah itu bertemu, dan kita tidak jumpa dapatan yang kuat. Bahkan hantuah itu sendiri pun kita perlu ada perbincangan khusus tentang hantuah. Tapi tak apa. Han Nadim, dalam zaman Han Nadim ketika ini, Singapura telah diserang oleh Todak, buntu, dibuat macam-macam cara, tak dapat jawapan, panggil segala pembesar. Antara idea yang digagaskan oleh para menteri di Singapura masa itu adalah mengambil panglima yang gagah di Singapura. Lepas tu dia kena tahan betih depa. Tahan betis. Sebab betis, kalau ikan Todak tu keluar daripada laut dan tikam betis, kurang-kurang betis ni tak boleh bawa ke jantung. So dipilih lelaki-lelaki di Singapura tu untuk menahan betis. Itu adalah pemikiran yang difikirkan oleh para menteri ketika tu, menunjukkan rendahnya IQ mereka. Ramai yang terkorban. Yalah, mungkin kena betis tak mati, tapi lama kelamaan sakit melarat dengan racun, matilah.
Akhirnya Han Nadim mengatakan, kenapa nak kena pakai riang orang, kenapa nak kena pakai betih, kenapa nak kena pakai habis duit banyak, kos macam-macam. Kita cuma tebang pokok pisang, susunkan batang-batang pisang di sekitar pantai kita. Nanti bila todak menyerang, mesti dia keluar dari laut, dia akan pancung dengan muncung dari ujung tu kan. Bila todak menyerang, dia akan melekat dekat batang pisang. So maka disusunlah batang pisang tu panjang macam tu. Maka bila todak menyerang dan memang todak terlekat dekat batang pisang, maka mudah todak itu dibunuh. Maka selamatlah Singapura daripada serangan ikan todak oleh kerana idea satu budak muda, satu budak kecil, satu budak remaja yang menyelamatkan kerajaan Singapura. Instead of dia dapat penghargaan, instead of dia dapat pengkurniaan ataupun sanjungan, sebaliknya para menteri tadi tu yang fikir idea betih tadi tu, setelah menghasut raja dengan perasaan cemburu mereka mengatakan budak ini sekecil ini pun telah jadi sebijak itu. Bagaimana nanti kalau budak itu besar? Silap-silap kerajaan tuanku dia boleh gulingkan. Maka ketika itu raja saya tak sure adakah Paduka Seri Marja ataupun Sultan Iskandar Shah. Tapi ketika itu raja bersetuju dengan dengan pendapat para menteri yang bodoh dan sombong ini. Maka Han Nadim telah ditangkap dan dihukum bunuh. Kita ketepikan dulu tentang contoh ini sama ada dia benar ataupun tidak. Tetapi kisah ini cukup menyayat hati dan menyakitkan hati. Bagaimana kita melihat golongan-golongan politik, golongan-golongan menteri yang telah tua, yang telah lama memegang kabinet, menjadi yang mewah dengan kekayaan, selesa dengan kehidupan mereka, menjadi bodoh dan dangkal dalam berfikir. Sampai tahap benda-benda simple macam tu pun tak boleh fikir, sehingga akan memerlukan tenaga muda, tenaga budak untuk berfikir bagi mereka. Dan sepatutnya mereka menghargai, sebaliknya mereka tak suka. Itu memberi satu pengajaran kepada kita, bukan semua, tetapi itu realiti yang berlaku di setengah tempat. Kadang-kadang orang yang ditampuk kuasa yang dah lama ni, dia tak suka rakyat dia jadi pandai. Kalau kita boleh ambil contoh seperti mana yang berlaku di Korea Utara dan sebagainya, yang mereka kalau boleh tak mau rakyat mereka pandai, tak mau rakyat mereka terbuka, biar apa-apa pun pemerintah mereka yang menentukan. Saya tak pasti senario politik Malaysia macam mana, tetapi kita sudah perlu membuka ruang untuk generasi muda untuk mengambil alih. Lama dah kita bergaduh, kita bertelingkah kerana pergaduhan golongan-golongan menteri yang tua-tua ini. Sekejap kita bergaduh, sekejap kita berkawan. Hanya kerana pertelingkahan mereka, dan mereka dilihat tak sedar-sedar, baik di sebelah sini ataupun di sebelah sini, sama saja. Jadi saya fikir mungkin kita perlu mengambil pengajaran daripada kisah todak menyerang Singapura ni. Berapa banyak intelektual muda yang keluar lulusan universiti yang mendapat pengiktirafan luar negara. Kita baru membaca berita tentang pelajar-pelajar UiTM yang dapat penganugerahan antarabangsa. Kita ada anak Mufti Pulau Pinang yang mendapat pengiktirafan daripada NASA. Beramai tokoh-tokoh luar yang sangat hebat, anak-anak muda kita yang terpaksa berkhidmat dekat luar negara kerana khidmat mereka dalam negara ini tak diperlukan lagi. Seolah-olah negara ini tidak ada orang pandai langsung. Yang pandai cuma adalah orang-orang politik yang berumur dan berusia itu yang tak habis-habis bersengketa dan bergaduh. Saya fikir kita kena ambil pengajaran daripada kisah Singapura. Todak menyerang Singapura. Itu kisah Han Nadim yang akhirnya menyebabkan rakyat menyokong Han Nadim dan mereka mula mengurangkan kesetiaan mereka kepada raja. 2 kali dah keturunan raja di Singapura ini mengkhianati perjanjian. Kalau kita ingat daripada asal dulu perjanjian dengan Sang Merah Siru. Kalau tuan ingat Sang Merah Siru dengan Demang Lebar Daun yang kita dah ceritakan di episod sebelum ni. Bagi siapa yang baru tengok siri ni, kena patah balik tengok siri-siri yang awal, episod 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Ada saya ceritakan tentang sumpah setia antara golongan rakyat iaitu Demang Lebar Daun dan golongan raja iaitu bukan Sang Merah Siru. Sang Merah Siru kemudian. Sebelum tu lagi tu 3 anak raja Sultan Iskandar Zulkarnain tu kan. Tu nilai utama itu. Baik. Saya nak pergi kisah yang ketiga yang lebih panjang sikit, iaitu kisah ini lebih menyayat hati. Malam ni kisah-kisah yang sedih saja. Tapi 3 kisah ni saya rangkumkan dalam episod ini sebab ketiga-tiga ini menyumbang kepada akhirnya kehancuran Singapura. 2 kisah awal tadi itu telah meragut patriotik rakyat kepada Singapura sebenarnya. Bila rakyat menjadi marah kepada raja dan pemerintah, rakyat tak tahu nak boikot siapa, maka rakyat memboikot negara mereka sendiri. Itu yang berlaku. Dalam peristiwa Tun Jenderal Ketip, dalam peristiwa Han Nadim, rakyat telah membentuk rasa marah dan kurangnya patriotik terhadap negara sendiri. Baik. Maka dalam peristiwa yang saya nak ceritakan cerita yang ketiga ni adalah cerita tentang bendahara Sang Rajuna Tapa. Sang Rajuna Tapa merupakan bendahara kerajaan Singapura. Ketika ini Sultan Iskandar Shah yang menjadi pemerintah di Singapura. Ringkas cerita, Sultan Iskandar Shah ada seorang isteri dan dia ramai perempuan dan dayang gundik-gundik dia. Dalam ramai-ramai gundik itu ada seorang yang dia paling sayang, iaitu Dang Anum.
yang bila kita jadi gundik ni dia akan rajin keluar masuk istana lah. Apa nama ni, isteri Sultan Iskandar Shah tak berapa berkenan dekat Dang Anum ni sebab Sultan Iskandar Shah nampak kelihatan dia layan Dang Anum ni bukan macam gundik, seolah-olah macam awek, macam isteri lebih. Dan gundik-gundik yang lain ni juga tak suka dengan Dang Anum, cemburu sebab raja terlalu melebihkan dia berbanding mereka. Dan juga ada satu orang panglima hulu balang dekat kerajaan Singapura masa tu, saya tak ingat nama, tapi dia menyukai Dang Anum, tetapi cintanya tak berbalas, maka dia jadi sangat geram. Akhirnya mereka bertiga ini berkomplot. Dang Anum ini siapa? Dia merupakan anak kepada bendahara Sang Rajuna Tapa itu. Sang Rajuna Tapa merupakan satu orang bendahara yang sangat setia dan sayang kepada negaranya, dan sangat patuh dan kasih dan tidak pernah derhaka kepada sultannya, iaitu Sultan Iskandar Shah. Namun bila mana fitnah dilemparkan, dikatakan Dang Anum telah melakukan pemukahan, iaitu melakukan perhubungan, penzinaan dengan satu orang panglima dekat di dalam istana, melakukan penzinaan dalam istana. Fitnah. Ini fitnah rancangan daripada, saya tak ingat nama panglima ni, panglima yang jahat ni, Megat Terawih ke? Saya takut saya salah. Tapi dia dengan permaisuri dengan dayang-dayang lain berpakat. So bila berpakat ramai-ramai, termasuk dengan beberapa menteri yang cemburu dengan Dang Anum, dengan Sang Rajuna Tapa pun berpakat. Maka di sekeliling istana itu seolah-olah berpakat beritahu dekat Sultan Iskandar Shah mengenai Dang Anum, gundik kesayangan dia telah bermukah dengan satu orang panglima yang lain. Maka Sultan Iskandar Shah tanpa usul periksa dengan cepat telah menjatuhkan hukuman. Sepatutnya kalau bermukah ini Dang Anum, zaman itu di Singapura mengamalkan hukum hudud, hukum Islam. So sepatutnya dia perlu dirotan 100 kali kerana dia belum berkahwin. Tapi kalau dia sudah berkahwin, dia perlu dirajam dengan batu. Tetapi sebaliknya, kerana raja terlalu marah, dia telah melebihi batas syariat. Marah kerana dia geram dan dia cemburu. Maka apa yang dia buat adalah dia menitahkan agar Dang Anum dihukum sula, which is hukuman sula ni tak terdapat dalam syariat kita pun. Dan bahkan bukan kata sula, bahkan disula daripada bawah kemaluan sampai keluar ke mulut. Tetapi proses sula itu berlaku di tengah-tengah khaliak dekat pasar orang ramai, agar masyarakat tengok betapa angkuh dan erganya raja Singapura ini, betapa runtuhnya akhlak dan moral masyarakat dalam kabinet istana. Itu yang berlaku di Singapura era itu. Akibat terlalu kaya dan angkuh mereka menjadi demikian. Maka raja dengan sewenang-wenangnya menghukumkan hukuman sula dilakukan di istana. Meanwhile, Sang Rajuna Tapa, satu orang bendahara yang sangat setia, dia tahu anak dia tidak salah. Ungkapan yang paling kuat adalah, yang paling terkenal adalah dia kata, kalaupun anak dia salah, itu bukan hukumannya. Tetapi kerana dia sayang kepada negara dia, dipilih untuk pendam. Isteri dia mendesak dia agar dia buat sesuatu, tapi apa yang dia boleh buat? Sampai satu ketika intelligence unit ataupun intelijen lah macam CIA, Mossad semua tu, tetapi milik Majapahit sengat-sengat datang ke rumah dia. Ini untuk menolong Datuk. Menolong? Menolong bagaimana? Begini, Datuk. Angkatan Majapahit telah siap sedia akan menyerang Singapura. Ialah untuk membersihkan arang yang terconteng di muka kerajaan kami. Dari itu, Datuk, kalau Datuk sanggup membuka pintu kota besok, Datuk akan mendapat kesenangan dan Dang Anum akan terselamat. Tidak. Intelijen Majapahit ini menawarkan kepada Sang Rajuna Tapa untuk membantu beliau, dengan syarat Sang Rajuna Tapa perlu membelot kepada kerajaan dia, membuka pintu istana, maka Dang Anum akan diselamat. Itu versi satu lagi. Tapi kalau versi Surah Al-Salatin, sebenarnya Dang Anum telah pun mati. Tak apalah, tapi pokoknya adalah Sang Rajuna Tapa dirasuh oleh kerajaan Majapahit, intelijen Majapahit, untuk membuka pintu istana Singapura, pintu kota Singapura yang hampir mustahil untuk dibuka. Maka akhirnya kerana dia marah dan kecewa dengan rakyat Singapura serta menteri-menteri di Singapura serta rajanya sendiri yang dia tumpahkan sumpah dan setia dia, maka dia pilih untuk membelot, dia membuka pagar Singapura. Akhirnya kerajaan Majapahit masuk. Kalau tuan-tuan ingat dalam episod sebelum-sebelum ni, kita dah ceritakan Majapahit pernah menyerang Singapura tetapi tak menang. So dendam itu masih ada. Dan akhirnya kerana masa itu kerajaan Singapura dipimpin oleh raja yang sangat warak, bertakwa, yang baik, dan rakyat yang setia dan bijak. Tetapi kali ini raja yang angkuh, bodoh dan sombong, dan menteri-menteri yang telah korup dan binasa. Begitu juga permaisuri dan juga dayang yang cemburu dan penuh dengan hasad dengki, maka meruntuhkan negara itu.
Maka bila pintu kota dibuka oleh sang Raja Natapa daripada dalam, dengan mudah Majapahit masuk dan menyerang, menghancur dan membakarkan Singapura, binasa Singapura sampai tak boleh dibangunkan lagi. Akhirnya Sultan Iskandar Shah lari ke Muar dan itu membawa kepada sejarah Melaka selepas itu. Tapi itulah kisah pengajaran tentang terpadamnya legasi kesultanan sebuah negara yang hari ini Singapura berdiri sebagai sebuah negara republik. Habis binasa kerana kisah-kisah keangkuhan, kecemburuan, kesombongan, dengki, kebodohan. Saya tak tahu nak bagi tahu, banyak ciri-ciri negatif kalau kita boleh sebutkan di sini. Tapi kalau kita mengulangi semula ke-8 episod yang saya ceritakan dalam Surah Al-Salatin punya siri ini, ending dia mesti sedih. Ending dia kalau yang sedih itu mesti mengisahkan tentang, kalau kita boleh recap balik, pergaduhan adik-beradik kerana wanita, pembunuhan Dang Anum, binasanya Singapura kerana wanita, hancurnya Singapura sebelum itu adalah kerana cemburunya seorang raja, kemudian kerana para menteri yang tua-tua yang tak suka orang yang muda yang lebih pandai daripada mereka. Kemudian kisah-kisah sebelum itu lagi tentang gaduhnya Sang Merah Syiru dengan Sang Merah Jaga hanya kerana harta. Secara keseluruhan kalau saya boleh simpulkan siri ini, hanya baru 8 episod ini saja dapat kita baca dan kita jika kita hayatinya, betapa parahnya masyarakat kita ini, betapa binasanya bangsa Melayu kita ini akibat daripada benda-benda begini, iaitu unsur-unsur kedengkian, unsur-unsur dendam, unsur-unsur cemburu, unsur-unsur ujuk, unsur-unsur pemimpin yang berasa bangga diri, raja yang jadi angkuh, rakyat yang jadi bodoh, menteri yang jadi pendengki, perempuan yang menjadi rebutan, harta yang menyebabkan orang bersengketa. Kesemuanya ini dirangkumkan sebagai penyakit dalam masyarakat Melayu yang berlaku era dahulu dan sekarang seolah-olah ia berulang walaupun bukan semua. Agar Surah Al-Salatin ini meski katalah kalau bukan semuanya benar, tapi kita ambillah hikayat ini sebagai sebuah hikayat pesanan, nasihat, pengiktibaran, pedoman daripada nenek moyang kita dahulu. Agar kesilapan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu jangan diulang oleh kita hari ini. Agar dengan kita menghayati kisah-kisah dalam Surah Al-Salatin ini, kita menjadi bangsa Melayu yang tidak mengulangi sejarah merah darah. Agar kita menjadi bangsa yang mekar dan hebat seperti mana era awal dalam Surah Al-Salatin dahulu. Wallahu ta'ala alam. Ada rezeki kita bertemu lagi dalam siri yang lain pula, insya-Allah. Tuan doakan saya. Assalamualaikum. Terima kasih Petua Ketumbit. Bawang putih pedih tapi hilang. 2 hari hilang. Terima kasih. Assalamualaikum.